Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, kita hidup di dunia ni sebentar aja. Benda ni semua orang tahu sebab orang melihat dan mengalami. Mak dia dulu hidup, sekarang dah tak ada. Bapa dia dulu hidup, sekarang dah tak ada. Siapa yang mahu mak bapa dia mati? Tak ada. Hampir semua lah, ada juga orang, tapi sangat sedikit. Semua orang tak mahu bapa dia mati, mak dia mati. Antara orang yang paling dia sayang kat dunia ni, di antara semua lah, mak bapa dia. Mungkin bini dia, tapi mak bapa tu umum, semua orang sayang. Orang yang tak sayang mak bapa ni orang yang kita tak boleh kata dia orang lah. Orang yang tak sayang mak bapak dia. Dia tak bukan orang, nampak. Tapi orang umumnya menghargai bapak mak dia. Bersusah payah mak dia, bapak dia. Bekerja. Dengan izin Allah, beri makan pada dia, minum dia, pelajaran dia. Dan bila dia besar, dia sayang mak dia, bapak dia. Jadi bila mak bapak dia yang dia sayang dia mati, dia memang sedih. Jadi semua orang, kalau dia tak heran tengok orang lain mati, dia tak sedih tengok orang lain banyak mati. Tapi kalau bila mak dia, bapak dia mati, dia dah mula ingat, aku akan mati juga. Jadi Rashidi berapa banyak dia sayang mak dia, kita tak tahu lah kan. Sayang anak pada mak bapak ni pun terpulang pula dengan perhatian mak bapak tu pada anak tu. Kalau mak bapak tu kurang perhatian dia, anak tu pun kurang juga sayang pada mak bapak dia. Jadi orang semua tahu, orang semua akan mati. Dia sangat tahu bila dia mati, bila mak bapak dia mati. Dia mula merasai hidup ni sebentar. Sebelum tu mungkin tak ada. Raya masih boleh balik. Bila mak bapak dia mati, dia dah tak boleh balik raya dah. Dia dah tahu dah satu hari nanti dia akan mati. Jadi dunia ni bukannya lama. Dan semua orang sepatutnya bukan tahu je, percaya. Dan aku takkan hidup di dunia ni lama. Orang yang mati dulu tu, yang dia pun macam aku juga dulu, dia pun naik kereta je, bawa kereta je, ada motor je. Sekarang dah semua tak ada. Semua dia dengan dia sekali tak ada. Dan kita juga akan jadi macam mereka. Dan ini adalah benda yang benar. Semua orang akan mati ni benda benar. Kita tak tahu bila masa kita mati, tapi kita tahu kita akan mati. Bila, Allah tak beritahu. Macam Allah akan jadikan
akan beri saya kuasa misalnya. Tapi bila, tak tahu. Bila ni Allah saja tahu. Dalam apa perkara. Akan jadi hari kiamat. Betul. Mestinya. Bila? Tak tahu. Akan jadi hari mati. Bila? Tak tahu. Jadi Allah menjanjikan orang yang beriman beramal saleh kuasa pemerintahan di bumi. Ini ayat dia. Jadi orang beriman beramal saleh macam saya ni dijanjikan oleh Allah kuasa pemerintahan di bumi. Tapi bila tak tahu. Kalau saya ni orang beriman beramal saleh, pasti saya akan jadi pemerintah di bumi. Tapi bila tak tahu. Bila ni milik Allah. Allah tak beritahu. Kerana itulah tandanya tiada yang tahu melainkan Allah. Sebab kalimah tu milik dia je. Tiada Tuhan melainkan Allah, itu dia je. Sebab itu bila berlaku satu tak tahu. Orang memang minat bila. Tanya pada Nabi, bila azab akan turun. Azab akan turun, kata Nabi-Nabi. Kamu langgar perintah Allah ni, kamu tak mau beriman ni, dan bukan saja kamu tak mau, kamu memusuhi aku, kamu menidakkan aku, kamu nak pukul aku, ini akan buat azab turun pada kamu. Jika kaum tu dulu sibuk tanya bila. Kalau kau orang benar, beritahu bila. Nabi-Nabi tak tahu bila. Allah SWT pasti, tapi dia tanya kamu bila. Kata Allah, sedangkan kamu tak boleh bagi tahu mereka. Kamu bukan Tuhan. Tuhan Allah saja. Semua minat tahu bila. Bila Dr. Nasrallah tu nak dapat kuasa. Saya bukan Tuhan, saya tak boleh bagi tahu bila. Siapa pun tak boleh bagi tahu. Tiba-tiba je satu gempa bumi datang, azab, dan kaum tu pun hancur. Kaum Nabi Saleh semua tanya bila. Kalau kamu orang yang benar, dia kata, bagi tahu kami bila. Ini macam Nabi-Nabi tu nak bagi tahu. Bila tu tak ada siapa tahu. Tapi dia pasti datang. Mati bila? Sufyan tanya, bila saya mati? Mana saya nak bagi tahu dia? Tiada yang tahu melainkan Allah. Tiba-tiba je Sufyan mati. Jadi kita mati tiba-tiba, maka berhentilah segala amal kita. Kita tak boleh buat amal lagi dah. Dan kita pun masuk ke alam akhirat. Dan kita terus bila mati je, masuk kubur aja, maka kita akan tahu kita sekarang berada bukan di alam dunia, di alam akhirat. Sebentar je, tak sampai beberapa minit, kita dah masuk alam akhirat. Zoom, nyawa angkat. Dah tinggal alam dunia, masuk alam akhirat. Dah tak boleh balik ya. Dahsyat. Jadi itulah ketika penyesalan bermula. Kalau orang yang tak beriman, beramal, penyesalan yang tidak ada kehabisan selamanya. Yang waktu tu yang benar tu kelihatan, yang disangka tak benar dulu menjadi nyata. Azab kubur semua nyata, semua benar. Dan orang yang beriman, dia diberi nikmat, maka dia pun berkata, sungguh benar janji Tuhan kami pada kami. Sungguh benar. Orang di syurga
beritahu sungguh benar janji Tuhan kami pada kami. Jadi mereka pun kata, adakah mati lagi lepas ni? Dia beritahu mati dah tak ada. Jadi inilah keyakinan kepada kehidupan akhirat ni yang membuatkan manusia tu berusaha supaya dalam kehidupan akhirat dia akan selamat, berjaya, bahagia. Dan dia tak mungkin akan dapat bahagiaan, sejahteraan dalam kehidupan akhirat dia kalau dalam dunia ni dia tidak buat keputusan untuk bersungguh-sungguh menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tu memiliki dunia dan memiliki akhirat, dan dia berkuasa di dunia dan berkuasa di alam hari kemudian. Jadi kalau kita dapat dia, kita akan sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Kita hilang dia, maka kita tentu hilang kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Kita tak akan dapat. Walaupun kesejahteraan di dunia yang kita nak ada sangat. Kita mungkin diberi harta benda, tapi kita tak diberi oleh Allah ketenangan. Ketenangan dan kegembiraan mendapat harta benda dunia itu tak ada. Sebab Allah beri duka cita dan bala bencana. Tapi kita banyak benda lah. Kita ingat kita berjaya. Orang pun ingat kita berjaya. Kita tidak berjaya sebab kita duka cita. Tak ada bahagia. Banyak benda tak ada, asyik bermasalah aja. Pernah tak awak lihat orang, pernah tak awak dengar dan cakap dulu tak ada duit susah, sekarang ada duit pun susah juga? Ada tak awak dengar? Ataupun awak pun macam tu juga? Dulu tak ada bini susah, sekarang ada bini susah juga. Ada tak? Biasa dengar. Itu biasa dengar. Selalu dengar lah. Selalu dengar. Dulu tak ada bini susah, sekarang ada bini susah je. Ada bini susah, tak ada bini lagi susah. Tak kira lah. Tapi maknanya susah. Jadi orang hari ni ada bini, tak ada bini, ada duit, tak ada duit, ada harta, tak ada harta, dia sama. Tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi tenang. Yang bagi boleh tenang hanya Allah aja. Jadi manusia yang miskin, dia usaha untuk jadi kaya, kerana dia disangka dengan kaya bahagia, dia tak dapat. Tapi tak adalah orang kaya berusaha nak jadi miskin, tak. Tapi bila dia kaya, dia dibuat oleh Allah miskin, dia jadi susah juga. Dia lagi susah lah. Dia tak bahagia je. Sebab benda ni makhluk. Kaya, miskin makhluk. Mana boleh kuasa. Mana ada kuasa nak bagi bahagia. Ada isteri, ada anak, tak boleh bagi bahagia. Ada kerja, ada semua kereta, semua, tak boleh bagi bahagia. Tambahlah banyak kereta, tak boleh je bagi bahagia. Dulu Rasidi tak ada motor baru kan, sekarang dia ada motor baru, bertambah bahagia. Pening kan? Tak, dia tak tambah bahagia. Benda tu tak ada correlation dengan bahagia. Tiada yang boleh bagi bahagia melainkan Allah. Itu perkataan yang benar. Tiada yang boleh bagi duka cita melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi sejahtera, tenang. Jadi manusia ni semua dia nak harta, dia nak itu semua sebab dia nak tenang dan bahagia. Dia tak nak masalah. Betul tak? Sebab dia nak kerja, nak duit banyak. Tapi itu tak benar.
Masalah tu datang dari Allah. Buruk baik datang dari Allah juga. Duka, cita, bahagia dari Allah. Jadi macam mana? Kalau kita nak berjaya, tak ada jalan lain sebenarnya. Melainkan kita dapat maknanya jadi kekasih yang memiliki segalanya. Itu adalah jawapan yang manasabah. Bukan tak manasabah. Untuk apa kamu nak jadi kaya ni? Oh, saya nak bahagia. Boleh kaya bagi bahagia kepada kamu? Tanya dia. Dia mesti jawab, tak boleh. Ada? Kenapa kamu nak jadi kaya? Kamu sekarang miskin, kan? Kamu nak jadi kaya. Kenapa kamu nak jadi kaya? Kenapa kamu nak jadi kaya Fendi? Kamu miskin yang bawa Grab aja. Sehari saya tanya semalam berapa ringgit? 30 ringgit. Anak ada satu. Kalau bini kau tu Allah tak buat jadi cikgu, kau tak tahu apa hidup kau. Kenapa kau nak jadi kaya? Jawab. Nak beli makan, minum. Untuk apa kau nak makan minum tu? Untuk apa? Keluar. Bukan untuk apa kau dapat nak kebulan tu? Supaya kau bahagialah. Tentulah kalau kau tak dapat belikan, beli tu kan tak bahagia kan. Nak makan tak dapat, nak minum tak dapat, susah hati lah. Jadi untuk menghilangkan susah hati dan duka cita, tak dapat apa-apa yang kamu nak, jadi kamu mesti kena banyak duit untuk dapat apa kamu nak, supaya kamu hilang duka cita. Jadi Nabi SAW bagi tahu semua yang mengucap kalimah ni akan dapat faedah, hilang duka cita dan tak ditimpa bala bencana, melainkan diabaikan hak dia. Jadi itulah jawapan dia. Kita hari ini mengucap kalimah, tapi duka cita dan ditimpa bencana. Sebab kita tidak tunaikan hak dia, hak kalimah tu. Hak kalimah iman yang kita lafazkan tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dia ada hak tu, tak bukan lafaz saja. Dia adalah kalimah janji, atau nama kalimah tanggungjawab, atau dinamakan kalimah yang ada hak. Macam juga kalimah nikah. Bila Sufyan mengucapkan kalimah nikah pada perempuan tu, dia bukan kalimah nikah, jadi kalimah tanggungjawab, kalimah janji. Dan atas janji tu kita akan diseksa kalau tidak dapat menunaikannya. Jadi kita ni di kalimah la ilaha illallah ni tak boleh diterima oleh mana-mana makhluk Allah. Tidak gunung. Dia tak mau terima kalimah ni. Sebab bila terima kalimah ni, makna dia terima amanah lah. Terima janji kan. Tapi manusia ambil. Kau menyesal. Kalau kau menyesal, kau minta dengan Allah, sekarang aku jadi babi, aku jadi haiwan. Tak ada. Kalimah tu tak ada sebut lagi. Tapi itulah namanya kalimah ni, kalimah tanggungjawab, kalimah janji, kalimah yang ada tuntutan dia. Tak ada siapa boleh, tak ada siapa bila Allah tawar kalimah ni, tak ada siapa nak terima. Allah bagi tahu dalam Quran. Tetapi manusia terima, kerana manusia ni ada kelayakan untuk boleh terima. Gunung tak boleh, dia kata tanah. Gunung pun tak mau terima, dia nampak kuat kan. Tak betul. Tapi kita menerima. Sebab itu bila kita di dunia ni, kita patut menerima. Bila kita tak nak menerima pula, tak boleh lah. Kita dah menerima di alam arwah tu. Alastu bi rabbikum. Semua Allah tanya, adakah aku Tuhan kamu? Semua terima. Qulu bala syahidina. Jadi kita semua telah terima kalimah ni. Mau terima sekarang tak, kita dah terima. Jadi kita berdosa lah.
Dan kerana itu kita masuk neraka kalau tak terima. Allah bukan suka masuk kita neraka. Tapi kita dah menerima, faham? Bila kita dah menerima, kita mungkir janji, kita kena masuk neraka. Makhluk lain tak ada masuk neraka. Kita manusia masuk neraka. Sebab itu Allah buat neraka, Allah buat syurga. Jadi kita tak ada pilihan melainkan berusaha menunaikan janji kita yang kita telah buat dengan Allah, bahawa Allah tu Tuhan kita. Bila kita tidak bertuhankan Allah, mempersekutukannya, kita telah mungkir janji. Atas mungkir janji ini, kita masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Ini bukan salah Allah. Allah tak salah. Allah bukan Janji. bukan Allah nak masuk kita dalam neraka. Kita telah buat janji dan kita telah mungkir. Orang bukan Islam yang tak mau mengucap tu, mereka mungkir lah. Mereka langsung tak nak mengucap. Sufyan mungkir lah. Dia kata aku mengucap tapi tak nak betul-betul tunaikan hak mengucap. Aku mau syirik pada Allah. Mana boleh. Jadi Allah mau kita mengucap, syirik tak ada. Kerja kita kat dunia ni. Jadi mereka yang tak mau mengucap, mereka yang syirik, tentulah dapat neraka. Bila kita ucap kalimah nikah macam Sufyan baru ni dengan perempuan tu, Ziarah. dia mengucap kalimah nikah tu bukan mengucap untuk masuk ke dalam lubang perempuan saja. Bukan itu saja Sufyan. Banyak tanggungjawab di atas perempuan. Dia kena sediakan rumah untuk perempuan tu duduk. Bila kahwin, bila kahwin jangan tinggal rumah mak mentua, bawa rumah lelaki sementara atau rumah sendiri. Ni rumah pun tak ada, makanan tak cukup, maknanya tak menunaikan lah kalimah nikah. Agama tak ajar. Jadi banyak sangat. Jadi bila kita tidak menyempurnakan hak kepada kalimah nikah tu, maka kita berdosa. Kalau tak mau berdosa, janganlah buat kalimah nikah tu. Jadi kerana kita ni tak faham, oh kita nak kahwin satu, tak cukup satu, nak dua, nak tiga. Allah beritahu boleh kahwin satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau kamu takut berlaku adil, takut tidak dapat menunaikan hak kalimah nikah ni, lebih baik satu. Macam Yazid, satu pun tak boleh tunaikan hak kalimah nikah. Mana nak kahwin tu? Jadi kalimah la ilaha illallah ni ialah kalimah tanggungjawab. Mana? Kalau kita kata dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Allah. Apa tu bukti dia yang kamu kata Tuhan tu Allah? Malaikat Munkar Nakir. Munkar tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Nakir kata, apa bukti dia? Dah. Jawab mana? Buktinya kita tunaikan tanggungjawab tu. Tanggungjawab tu, buktinya kita tunaikan hak kalimah tu. Jadi di sinilah Nabi bagi tahu, sahabat tanya, apakah hak kalimah tu? Apabila mungkar berlaku di depan mata secara terbuka, cegah. Itu dah hak dia. Mungkar ni kena dicegah. Jadi mencegah kemungkaran ni bukan fardu lagi, memang fardu. Dia bukan sunat, kerja bagus, bukan. Dia kita tak boleh kata saya tak nak buat boleh. Tak boleh. Sebab dia hak kepada kalimah mengucap. Kalimah la ilaha illallah tu dia punya hak. Mencegah mungkar ni adalah kerja yang berkait dengan tuntutan kalimah. Apa dia mungkar?
mungkar orang tak mau mengucap. Lepas tu, lepas mengucap tak mau buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mencegah. Jadi kita kena mengajak manusia yang bukan mengucap, yang tak mau mengucap kalimah ni kepada mengucap. Mana boleh tak ada masa lagi apa semua. Itu semua tak ada kena mengena. Sebab inilah hak tuntutan kalimah. Kita kena mencegah mungkar. Orang yang tak mau mengucap memang buat mungkar. Mana boleh tak buat mungkar. Macam mana orang jemaah tabligh pandai-pandai, ulama dia lah, konon alim lah, masyaikh lah, tak faham benda ni. Oh, dakwah bukan Islam belum masa lagi. Bukan belum masa. Kamu ucap je, tuntutan atas kamu untuk mencegah mungkar. Jadi kamu kena mengajak orang yang belum masuk Islam, yang buat mungkar ni, mungkar besar ni, sedangkan dia dah mengucap alam arwah tu, kamu tak nak mengucap lah. Ajak mengucap. Setelah mengucap, diajak dia terus membuat kerja menunaikan hak mengucap, iaitu kerja dakwah. Kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nampak macam senang aja difahamkan. Kenapa orang jemaah tabligh tak faham? Kenapa ulama jemaah tabligh tak faham kat Nizamuddin tu? Yang dia kata Nizamuddin macam besar sangat. Kenapa dia tak faham? Kenapa jemaah tabligh, dia orang tanya kenapa Dr. Nasrah tak boleh jadi syura? Sebab dia dakwah bukan Islam. Dan jawapannya, jadi dia nampak sangat sampai ke hari ini tak nak saya jadi syura, walaupun saya memang syura dah lama dah. Baru ni nak putus syura, dia tak nak. Sebab jawapannya, Dr. Nasrah dakwah bukan Islam. Sedangkan itu menunaikan hak kalimah. Dan orang yang dah mengucap kalimah, dia tak buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dia tidak menunaikan hak, dosa. Kena diajak dia. Dan kena diajak dia mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ini 2 perintah besar. Ke arah satu orang tu menjadi orang beriman beramal soleh. Jadi kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran kena dibuat dengan pengorbanan harta diri. Dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak suka ke Allah. Yang itu yang dia orang tak nak. Dia nak mengucap, tak boleh. Kalau mengucap aja mungkar nangkir, tanya apa tanda dia? Tandanya kau bahawa Tuhan kamu Allah. Tak boleh jawab. Sufyan boleh jawab. 4 bulan pun tak nak keluar. Fendi boleh jawab. Kamu kena ajak orang bukan Islam seluruh dunia. Bukan di Malaysia ni je. Bukan di tempatan je. Seluruh bukan Islam. Seluruh dunia. Kepada mengucapkan kalimah ni. Dan setelah dia mengucap, kena ajak terus. Bukan bila dia mengucap, kita tinggal. Tak apa. Nanti dulu bila lama, nanti buat. Tak ada. Mengucap saja, kita terus kena ajak dia kepada kerja dakwah ni. Dengan tangan, maknanya cash dapat dia. Tangan ni cash. So buat dakwah terus. Paling kurang cash buat dakwah, terus ke masjid lah. Semayang terus. Kedua, tak boleh, dia tak nak. Baru kita dikata mencegah dengan percakapan. Dua-dua pun tak boleh. Baru kita doa. Mencegah dengan hati. Ini cara betul buat dakwah. Mana ada jemaah tabligh buat macam ni? Jadi mereka tu tak faham sebenarnya. Kenapa mereka tak buat? Mereka tak faham. Kenapa mereka tak faham? Mereka tak diberi faham. Kenapa saya tahu? Saya diberi faham, saya bukan pandai. Yang bagi faham kat saya Allah. Jadi kalau ini tak faham, tafsir Quran tak boleh buat. Tafsir Quran tu kalau ini tak faham, ini basicnya. Ini minta faham, tak boleh. Tak boleh tafsir Quran tu. Banyak benda berkait dengan benda ni. The whole Quran yang berkait dengan ni.
soalan, jawapan kepada segala masalah yang Allah beritahu dalam Quran yang berkait dengan ini. Jadi macam mana nak tafsir kalau ini tak tahu? Kan? Kenapa sebahagian sahabat lari apabila kalah di Uhud? Orang munafik tak ada. Kenapa sebahagian sahabat lari, cabut? Nabi panggil dia, perang sama aku. Tak, cabut lari. Dan kenapa mereka mula bersangka buruk pada Allah? Apa sebab? Dia orang Islam. Orang munafik tak ada waktu tu. Jawab. Apa sebab? Iman lemah. Iman lemah je jawab. Kan? Sebab mereka tak menunaikan hak kalimah lah. Mereka mengucap tapi tak menunaikan hak dia. Jadi balik kat situ. Tak buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta dia. Akibatnya lah iman lemah. Akibatnya mereka tu orang bukan beriman dan beramal saleh. Macam Yazid. Jadi bila di medan perang, bila Allah duga dengan kekalahan, cabut lari. Yazid akan jadi seperti itulah dan Rasyidi. Walaupun Allah kemudian bagi tahu aku maafkan mereka. Tapi mereka lah orang yang lari. Ketika di Uhud, jelaslah siapa beriman beramal saleh, siapa yang tak beriman beramal saleh, dan siapa munafik. Munafik dia tinggal kat Madinah. Jadi soalan jawapan semua tu terburailah dengan kefahaman ni. Kalau tidak tak boleh nak tulis tafsir kenapa dia orang lari. Oh sebab dia lari, sebab lemah iman. Itu je. Tak boleh. Kenapa dia orang lemah iman? Jadi dia perkara paling besar, iaitu menunaikan hak kalimah ni, iaitu menjalankan kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dengan korban harta diri. Jadi ini perkara yang tak boleh ditinggal dalam mentafsir Quran. Inilah menyebabkan Quran tak pernah tafsir dengan betul selama ni. Tak pernah siapa faham. Tapi yang ikut saya sekarang sikit aja. Dan yang antara yang ikut saya pun tak buat betul. Sebab nak buat yang betul ni memang susah. Mujahadah, korban harta diri. Itu bab tu yang dia tak nak. Sebab hampir semua manusia di dunia ni cinta dunia. Kalau kamu tak mau tinggalkan cinta dunia, cinta Allah tak akan masuk. Kalau dunia tak tinggalkan kamu, Allah tak akan masuk. Dunia ni kena dikeluarkan dengan izin Allah daripada hati kamu. Dengan mengorbankan harta kamu, diri, masa untuk buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran dan menunaikan sembahyang, baru kamu jadi orang yang beriman kepada yang gaib. Baru kamu menjadi orang yang takwa. Baru kamu boleh faham Quran dan dapat faedah daripada Quran. Baru kamu jadi orang Islam yang betul, orang yang takwa, orang beriman beramal soleh. Baru kamu boleh masuk syurga, selamat dari neraka. Kalau kamu banyak cinta dunia, tak mau korban, tak ada lah. Samad, India, mak bapak dia sangat mencintai dunia. Apa amanat bapak mak dia pada dia? Jangan jadi Melayu yang malas cari dunia. Kau rajin simpan duit, jadi kaya. Itulah amanat dia. Yang Samad mewarisi, tak mau ikut Melayu. Sebab dia mau anak dia cinta dunia. Kalau makan jangan buang sampai 2-3 hari, seminggu makan lagi. Jangan buang-buang, simpan, jadi kaya, hidup sederhana, jangan membazir. Dia amanat. Lecture dah jadi liku-liku hidup Samad. Sangat susah dia nak mengorbankan hartanya. Sangat susah. Kerana kepercayaan dia, jadi kaya, berjaya, dihormati, dimuliakan. Kepercayaan yang salah
yang menyebabkan banyak orang India, orang Melayu semua tak nak buat kerja ni. Kerana cinta dunia. Malanglah kita apabila kita mengikut pahaman yang salah. Dia akan bawa kita ke jerumus dalam kebinasaan di dunia dan di akhirat.